KPM. Didik TV KPM. Air suling dah ada. Bikar dah ada. Kelalangkun dah ada. Mira nak tuang dalam ni. Kenapa ni Mira? Nampak bercakap seorang-seorang je ni. Cikgu Hafizi. Cikgu, tadilah Mira ni nak buat ujian amali kimia, cikgu. Lepas tu Mira tengok bahan dan radar semua dah ada dah lengkap. Tapi Mira tak tahulah pula langkahnya macam mana ni, cikgu. Cikgu Zainuddin akan bantu kita pada hari ini. Cikgu Zainuddin akan tolong? Ya, pasti. Menarik tu. Ya, kenapa ni Mira? Cikgu Zainuddin, saya ni tak tahu macam mana cara nak buat ujian amali kimia ni, cikgu. Macam ni. Kalau nak buat amali, Mira kena tahu langkah-langkah yang betul. Barulah keputusan eksperimen yang Mira dapat nanti tepat. Tapi Mira jangan risau. Kami akan bantu Mira. Wah, menarik tu, cikgu. Kalau macam tu, cikgu, jom kita masuk ke kelas. Jom. Okey, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda semua pada hari ini selama 1 jam. Di mana pada episod kali ini kita akan berkisarkan tentang mata pelajaran kimia dan kita akan memfokuskan tentang simulasi ujian amali kimia. Wah, apa tu? Tapi jangan risau, nanti sama-sama kita akan belajar. Tapi sebelum itu, Mira ingin perkenalkan kedua-dua orang guru kita pada hari ini. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, cikgu? Sihat, cikgu? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke kelas kita pada hari ini, cikgu. Cikgu Hafizi, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, cikgu? Terima kasih Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hafizi bin Muhammad dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, Kota Baru, Kelantan. Baik, terima kasih. Bagaimana pula dengan Cikgu Zainuddin? Okey, saya Cikgu Zainuddin bin Abdul Razak dari SMK Datuk Perdana, Bacuk, Kelantan. Okey, terima kasih, cikgu. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu Hafizi. Okey, baik Mira. Sama-sama. Okey. Dan juga Cikgu Zainuddin. Silakan, cikgu. Dan diikuti pula dengan saya. Baik. Okey. Cikgu Zainuddin, apa yang kita akan bincangkan pada hari ini, cikgu? Ya, hari ini kami berdua akan menunjukkan simulasi amali bagi mata pelajaran kimia. Namun sebelum itu, mari kita lihat dulu bidang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, di mana bidang pembelajaran kita hari ini ialah bab 7 kadar tindak balas. Okey, dan seterusnya kita akan lihat standard pembelajaran kita hari ini iaitu mengeksperimen untuk mengkaji faktor kepekatan larutan yang berlainan terhadap kadar tindak balas. Bagaimana pula dengan hasil pembelajaran kita hari ini, Cikgu Hafizi? Okey, baik. Kita ada 3 hasil pembelajaran iaitu pertama sekali, murid akan dapat memahami format ujian amali kimia dengan betul. Yang kedua, murid akan dapat menjalankan ujian amali kimia berdasarkan prosedur dan menggunakan radas dan bahan yang dibekalkan dengan betul. Dan yang ketiga, murid boleh menguasai 8 daripada 12 kemahiran proses sains. Wah, itu dia tentang kita punya objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Tapi kan cikgu, rasanya kawan-kawan saya yang dekat rumah tu mesti tertanya, apa ujian ataupun ujian simulasi kimia ni, cikgu? Kan, macam saya sendiri pun saya tertanya macam mana ni, bahan dan radas dah ada. Tapi tak apa, nanti kita akan sama-sama tanya kedua-dua orang cikgu kita yang luas pengalamannya. Tapi sebelum tu kawan-kawan, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga kedua-dua orang guru kita, Cikgu Hafizi dan juga Cikgu Zainuddin. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu dah menerangkan apakah objektif yang akan kita capai pada episod hari ini. Dan kali ini, barulah saya nak tanya kepada Cikgu, apa tu sebenarnya, Cikgu, simulasi ujian amali kimia ni, Cikgu? Okey, baik Mira.
untuk makluman semua, ujian amali bagi mata pelajaran kimia ini merupakan ujian yang dilaksanakan secara serentak dengan mata pelajaran fizik dan juga biologi. Bagi murid yang mendaftar 3 mata pelajaran, fizik, kimia dan biologi, mereka akan menerima 3 soalan yang berasingan. Bagi murid yang mendaftar 2 mata pelajaran, mereka akan menerima 2 mata pelajaran mengikut apa yang didaftarkan. Saya rasa mungkin ada lagi maklumat yang Cikgu Zainuddin boleh kongsikan. Untuk pengetahuan semua, ujian amali kimia, kertas ujian amali kimia terbahagi kepada 2, iaitu amali berpandu dan juga amali tidak berpandu. Wah, Cikgu Zainuddin, tadi saya dengar cikgu kata pasal amali berpandu dan juga amali tidak berpandu. Apa yang dimaksudkan dengan kedua-dua tu, cikgu? Oh, okey. Amali berpandu ialah amali di mana soalannya telah menyediakan langkah-langkah dan prosedur. Jadi pelajar perlu mengikuti semua prosedur yang telah dinyatakan. Manakala amali tidak berpandu merupakan prosedurnya tidak dinyatakan dalam soalan. Maka murid perlu merancang sendiri dan menulis prosedurnya sendiri untuk mendapat data yang betul. Wah, okey. Okey, dan di sini juga murid akan ditaksir dari segi kemahiran proses sains dan di samping itu juga murid perlu menguasai kemahiran manipulatif. Jangan risau, murid-murid semua telah belajar kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif dari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Mungkin Cikgu Hafizi ada tip untuk seterusnya. Tips yang pertama, Mira. Tips yang pertama daripada saya ialah murid mesti membaca dahulu keseluruhan soalan sebelum memulakan eksperimen agar murid mendapat gambaran tentang keseluruhan soalan supaya nanti dapat melakukan eksperimen dan juga menjawab soalan dengan tepat. Baiklah, sebelum melaksanakan amali, murid perlu membuat semakan radas dan juga bahan terlebih dahulu. Seperti yang telah diketahui, semakan radas dan bahan sebenarnya dilakukan sewaktu 15 minit terawal semasa persediaan di mana hanya 5 minit diperuntukkan bagi setiap satu mata pelajaran. Apa yang murid perlu lakukan ialah murid perlu mengeluarkan radas dan bahan daripada besen satu persatu dan lakukan semakan secara terperinci. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Cikgu Zainuddin menunjukkan pada kita semua bagaimana menyemak bahan radas semasa eksperimen mahu dimulakan. Baik. Silakan Cikgu Zainuddin. Pertama sekali, untuk eksperimen ini, bikar 150 cm padu yang berisi asid hidroklorik 2 mol desimeter padu. Kedua, pita magnesium 3 cm. Ketiga, botol berisi air suling. Keempat, bikar 100 cm padu yang berlabel set 1, set 2 dan set 3. Silinder penyukat 100 cm padu dan silinder penyukat 25 cm padu. Jam randik. Baik. Penitis dan forceps. Baik. Boleh. Okey. Boleh Cikgu Zainuddin tunjukkan satu forceps tu? Mungkin murid kat rumah nak tengok dengan lebih jelas macam mana. Okey, ini bahan dan juga peralatan yang digunakan. Baik Cikgu, teruskan Cikgu. Cikgu Zainuddin, proses ini penting kan untuk menyemak semula? Okey, sesi menyemak semula sangat penting untuk murid-murid memastikan bahawa semua bahan eksperimen dan radas dibekalkan mencukupi. Okey, jadi untuk seterusnya, jika murid-murid mempunyai soalan Tadi saya nampak Cikgu Zainuddin lama memegang jam randik tu. Boleh terang tak kepada semua? Apa sebenarnya Cikgu Zainuddin buat? Okey. Jam randik, kemahiran manipulatif di mana pelajar perlu memastikan bahawa jam randik berfungsi dengan baik. Okey, boleh Cikgu tunjukkan di kamera. Macam tu. Berfungsi dengan baik. Okey. Kemudian
berhenti berada pada kedudukan kosong. Oh, okey. Baik. Itu untuk jam randik Cikgu Zainuddin dan juga Cikgu Hafizi. Cikgu, dalam eksperimen ni kita memerlukan rod kaca ke Cikgu? Ya. Oh, terlupa. Ada satu rod kaca. Baik. Ya, Mira perasan Cikgu saja nak uji saya punya fokus ni. Nasib baik fokus. betul. Baik, itu rod kaca Cikgu. Tapi kan Cikgu, bagaimana pula kalau ada bahan ataupun radas yang tidak mencukupi Cikgu? Okey, bagus soalan itu, Mira. Jika murid mendapati bahan tidak mencukupi atau radas tidak berfungsi dengan baik, murid perlu melaporkan segera kepada pengawas peperiksaan supaya tindakan sewajarnya diambil. Okey, betul tu juga Zainuddin. Supaya semua perancangan dan juga amali nanti akan berjalan dengan lancar. Baik, sebelum murid melakukan aktiviti amali, seperti yang saya sebutkan tadi, murid perlu membaca dulu keseluruhan soalan. Jadi sekarang ini, inilah contoh item kertas 3 yang murid akan dapat nanti. Sekarang saya akan tunjukkan dulu, saya akan bacakan sama-sama kepada anda semua keseluruhan soalan, iaitu soalan ini nombor 1, salah satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ialah kepekatan larutan bahan tindak balas. Untuk soalan ini, ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Pada bahagian A, murid perlu menyediakan 3 set asid hidroklorik yang berbeza kepekatan melalui kaedah pencairan. Dan murid perlu menggunakan formula dan juga data daripada jadual 1 untuk menghitung kepekatan asid hidroklorik yang dicairkan dan juga untuk melengkapkan jadual 1. Seterusnya, murid perlu mengikut prosedur yang dinyatakan dalam kertas soalan untuk melakukan proses pencairan. Di sini murid tak perlu risau. Prosedurnya diberikan satu persatu. Pada bahagian B pula, murid perlu menjalankan eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas antara pita magnesium dan juga asid hidroklorik yang berbeza kepekatan tadi. Langkah demi langkah eksperimen juga dinyatakan dalam soalan. Baiklah, berdasarkan soalan ini, kita dapat simpulkan soalan amali kimia ini merupakan soalan amali berpandu ataupun tidak, Mira? Kalau daripada penerangan Cikgu Hafizi tadi, saya kira ini ialah soalan berpandu, Cikgu. Ya. Bagus, Betul, Mira. Okey, betul. Wah. Okay. Kenapa ya, Mira? Kenapa ya, Mira? Oh, kenapa? Sebab prosedurnya sudah dinyatakan dalam soalan, Cikgu. Ya, bagus. Wah, okey. Terima kasih, Cikgu. Baik, untuk memulakan kita punya tugasan, sekarang kita selesaikan dahulu tugasan dalam bahagian A, iaitu untuk menyediakan 3 set asid hidroklorik yang berbeza kepekatan. Tentu murid-murid biasa mendengar formula pencairan M1V1 sama dengan M2V2, bukan? Ya, betul tu. Mira pun pernah dengar kan? Saya pernah dengar. Tapi saya dah ingat lupa sebab saya dengar waktu saya belajar, Cikgu. Tapi kan Cikgu, bagaimana pula kawan-kawan saya di rumah yang sedang menonton sekarang? Mungkin mereka tertanya-tanya apa yang dimasukkan dengan M1, M2, V1, V2. Apa yang mewakili mereka dalam formula tu, Cikgu? Okey. M1 merupakan kepekatan larutan sebelum pencairan, iaitu larutan yang mempunyai kepekatan asal. M2 merupakan kepekatan larutan selepas pencairan. V1 merupakan isi padu larutan sebelum pencairan. Dan V2 merupakan isi padu larutan selepas pencairan. Daripada formula ini, murid dapat menentukan nilai kepekatan asid hidroklorik yang baharu setelah dicairkan. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1 ini, nilai kepekatan akan diperolehi apabila murid-murid menggunakan formula M2 sama dengan M1 darab V1 bahagi dengan V2. Dan saya rasa Cikgu Zainuddin boleh menunjukkan cara kerja untuk menentukan nilai kepekatan asid hidroklorik selepas pencairan dijalankan. Okey, terima kasih Cikgu Hafizi. Okey, untuk menghitung nilai kepekatan asid hidroklorik yang baharu yang telah dicairkan, murid-murid perlu menggunakan data daripada jadual 1
dan menggantikannya ke dalam formula yang dibincangkan tadi. Ya. Okey, mari kita lihat untuk yang pertama. Okey, untuk set yang pertama, kita tengok data daripada jadual 1, okey, dengan menggunakan formula M2 sama dengan M1 darab dengan V1 dan dibahagikan dengan V2, di mana M2 sama dengan M1 iaitu 2.0 mol per densita padu darab dengan V1 iaitu V1 ialah 45.0 mol per densita padu. Okey, dibahagi dengan V2 iaitu 50.0 cm padu. Okey, maka M2 ialah 1.8 mol per desimeter padu. Maka murid perlu memasukkan nilai M2 yang baru dihitung tadi ke dalam jadual 1. Baik. Untuk set 2 juga sama. Untuk set 2 dan set 3 kita akan menggunakan formula yang sama. Okey, mari kita lihat contoh untuk set 2 di mana data untuk set 2 di-highlightkan dekat situ. Di mana M2 menggunakan formula yang sama, M2 sama dengan M1 darab dengan V1 dibahagikan dengan V2. Maka di sini M2 ialah M1 iaitu 2.0 mol per densita padu didarabkan dengan V1 iaitu 35.0 cm padu dan dibahagikan dengan V2 iaitu 50 cm padu. Maka nilai M2 yang diperoleh ialah 1.4 mol per desimeter padu. Dan sekali lagi, murid perlu memasukkan jawapan M2 ke dalam jadual 1. Baik. Okey, untuk yang seterusnya iaitu set 3. Okey, masih menggunakan formula yang sama, Mira. Okey, di mana kita akan dapati bahawa M2 sama dengan M1 darab dengan V1 dan dibahagikan dengan V2. Di mana M2 sama dengan M1 iaitu 2.0 mol per densita padu dan didarabkan dengan V1 iaitu 25 cm padu dan dibahagikan dengan V2 iaitu 50 cm padu. Maka M2 untuk set 3 ialah 1.0 mol per desimeter padu. Dan sekali lagi, murid perlu memasukkan jawapan M2 untuk set 3 ke dalam jadual 1. Wow. Okey. Maka keseluruhan nilai bagi kepekatan asid hidroklorik yang baru telah tersedia. Baik, itu dia jelas penjelasan cikgu bagaimana cara untuk kita menulis data dan letakkan di dalam jadual kan cikgu? Betul, Mira. Sekarang baru saya tahu macam mana cara yang betulnya untuk formula ini. Mudah je rupanya cikgu kalau kita tahu tekniknya kan? Yeah. Sekarang ni cikgu, kita dah tahu data. Dah tahu dah nak memasukkan data dalam jadual juga. Apa langkah yang kita nak buat selepas ini? Jadi kita berhenti berehat dulu boleh cikgu? Boleh. Baik, kalau macam tu kawan-kawan di rumah jangan ke mana-mana kalau nak tahu apa pula langkah seterusnya apabila kita sudah dapatkan data. Kita kembali selepas ini hanya di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Mira dan juga kedua-dua orang cikgu kita. Tapi Cikgu Hafizi katanya nak menyanyi sikit lagu Anwar Zain. Betul cikgu? Nantilah ya cikgu? Nantilah. Okey, boleh. Nanti Lepas cikgu simpan. selesai semua kita nyanyi. Boleh. Okey, terbaik Cikgu Hafizi dan juga Cikgu Zainuddin. Di mana hari ini kita akan fokuskan kepada simulasi ujian amali kimia. Tadi kita dah tahu tentang data, kita dah masukkan di dalam jadual cikgu. Dan langkah seterusnya, apa yang kita nak buat pula cikgu? Okey, selepas selesai sahaja kita sediakan larutan tadi. Okay, murid jangan lagi menunggu sebab masa menjawab hanya 40 minit. Jadi murid boleh terus menjalankan amali bahagian A. Jadi untuk itu, jom sama-sama kita saksikan simulasi amali yang akan ditunjukkan oleh Cikgu Zainuddin. Okey, sekarang kita lihat Cikgu Zainuddin menjalankan amali untuk set yang pertama. Untuk menyediakan asid hidroklorik bagi set yang pertama yang telah kita hitung kepekatannya sebentar tadi, pertama sekali, Cikgu Zainuddin menyukat 45 cm padu asid hidroklorik berkepekatan 2.0
mol per desimeter padu dengan menggunakan silinder penyukat. Ingat ya, untuk mendapatkan bacaan isi padu yang tepat, pastikan silinder penyukat itu diletakkan di atas permukaan yang rata dan penitis digunakan untuk menambahkan isi padu asid hidroklorik sehingga mencapai tanda sengatan 45.0 cm padu. Pastikan aras mata sama dengan aras sukatan yang dikehendaki. Okey. Cikgu Zainuddin akan menuangkan asid hidroklorik ke dalam bikar yang berlabel set 1. Dan ingat, hati-hati masa-masa menuang agar larutan tidak tertumpah. Untuk set yang kedua, murid perlu melakukan proses pencairan, iaitu murid menyukat 5 cm padu air suling menggunakan silinder penyukat 25 cm padu. Isi padu mesti tepat pada aras meniskusnya. Air suling itu dituang ke dalam bikar yang berlabel set 1 tadi. Dan jangan lupa, larutan dikacau dengan menggunakan rod kaca. Sekarang, asid hidroklorik yang terhasil adalah asid yang telah dicairkan kepekatannya menjadi 1.8 mol per desimeter padu. Itu untuk set yang pertama. Okey. Seterusnya, untuk set yang kedua, Mira. Ya, cikgu. Menyediakan asid hidroklorik berkepekatan 1.4 mol per desimeter padu. Murid perlu menyukat 35.0 cm padu asid hidroklorik 2.0 mol per desimeter padu dengan menggunakan silinder penyukat 100 cm padu. Langkah yang sama sahaja seperti tadi. Baik. Dan menuangkannya ke dalam bikar yang berlabel set 2. Okey, selesai kita punya set 2, cikgu. Belum lagi, Mira? Belum lagi? Belum lagi buat proses pencairan. Okey. Sebab kita nak adakan asid yang kepekatan baru. Seterusnya, murid perlu menyukat 15 cm padu asid air suling dengan menggunakan silinder penyukat 25 cm padu dan dimasukkan ke dalam bikar tadi. Wah, macam tu. Okey, baik. Lepas tu kita kacau lah balik, Mira. Kita kacau dan larutan yang terhasil sekarang ini adalah larutan asid hidroklorik yang berkepekatan 1.4 mol per desimeter padu. Jangan risau, semua data ini telah kita isi dalam jadual 1 tadi. Kita ikut satu persatu. Dan akhir sekali, untuk bahagian A ini, penyediaan asid hidroklorik bagi set yang ketiga. Murid perlu menuangkan sebanyak 25 cm padu asid hidroklorik yang berkepekatan 2.0 mol per desimeter padu ke dalam silinder penyukat. Menyukat 25. Baik. Okey. Kedudukan mata kena orang kata berserenjang kan, cikgu, dengan bacaan. Kemudian tuangkan ke dalam bikar yang berlabel set yang ketiga. Baik. Okey, lepas tu, Mira, kita akan buat apa, Mira? Kita akan tambah air suling, cikgu. Untuk proses pencairan. Okey, so sekarang ini air suling disukat sebanyak 25 cm padu. Baik. Hati-hati semasa menyukat agar isi padu kita tepat. Ya. Dan menambahkan ke dalam bikar yang berlabel set yang ketiga tadi. Okey, cikgu. Okey, Mira, apa, Mira? Seterusnya? Seterusnya kita akan kacau, cikgu, menggunakan rod kaca. Alright. Jadi, sekarang ini asid hidroklorik set yang ketiga yang berkepekatan 1.0 mol per desimeter padu telah selesai dilakukan. Ya. So, jadi ketiga-tiga asid hidroklorik yang berbeza kepekatan ini untuk set 1, set 2 dan set 3 telah pun kita sediakan. Dan semua ini akan kita guna untuk amali di bahagian B pula.
Wah, bahagian B pula lah kawan-kawan. Maksudnya ini bahagian A lah cikgu. Baru bahagian A. Bahagian A dah selesai. Bahagian B pula. Tapi bahagian B apa pula cikgu aktivitinya? Okey, Mira pun macam nampak excited tu nak teruskan ni. Ya cikgu. Baik. Sekarang ini berdasarkan kepada soalan yang dibekalkan, okey, saya bacakan semula kepada semua pelajar, kepada semua murid. Rajah 1 menunjukkan susunan radas bagi menentukan kadar tindak balas antara magnesium dan asid hidroklorik. Ini bermakna tindak balas antara magnesium dan asid hidroklorik yang berbeza kepekatan akan kita laksanakan. Baik, untuk menentukan kadar tindak balas, ingat ya, murid perlu merekodkan masa yang diambil bagi tindak balas lengkap berlaku antara magnesium dan asid hidroklorik. Untuk itu, sekali lagi, mari kita tengok bagaimana simulasi amali ini akan dilakukan oleh Cikgu Zainuddin. Silakan Cikgu Zainuddin. Jom kita tengok. Macam mana ni kawan-kawan? Pertama sekali, Okey. Cikgu. Cikgu Zainuddin mengeluarkan dulu pita magnesium. Okey. Baik. Boleh Cikgu Zainuddin angkat dan tunjuk dulu di kamera Cikgu bagaimana rupa bentuk pita magnesium tu? Okey. Baik. Dan- Boleh Cikgu tunjuk lagi sekali Cikgu? Kawan-kawan tak nampak selaju betul Cikgu tunjuk. Boleh Okey. Cikgu tunjuk lagi sekali? Baik. Oh macam tu. Macam Ya. bentuk besi Cikgu. Seakan-akannya. Ya. Okey. Baik. Terima kasih Cikgu. Okey. Pertama sekali, murid akan memasukkan pita magnesium 3 cm itu ke dalam bikar yang berlabel set 1. Jam randik dimulakan dengan serta-merta. Jom Mira, mari tengok apa yang berlaku. Wish, Cikgu. Dalam masa yang Asap sama, je tu. Tak bahaya ke Cikgu saya datang tengok tu? Kalau bahaya kita tak buat dalam makmal. Okey. Okey. Berasap lah Cikgu. Perasaan apa lagi Mira nampak? Saya nampak macam ada gelembung je Cikgu. Ya, gelembung gas ya. Okey. Baik Cikgu. Bagaimana pula dengan masa Cikgu? Okey, kita akan menghentikan masa apabila semua pita magnesium melarut dan gas tidak terbebas. Di tangan Mira ni kawan-kawan ada jam randik yang daripada hasil berasap-berasap tadi dan juga gelembung gas tu. Bila habis dia cikgu terus tekan balik semula jam ni dan bila kita tengok dekat sini masanya lebih kurang 38 saat cikgu. Betul ke cikgu cara saya baca? Okey. Sebenarnya kurang tepat Mira, dia 40. 40. Baik, 40.0. Wah, itu cara bacanya. Baik. Terima kasih cikgu. Masa kita dah tahu. baik, saya sambung ya Mira. Silakan Cikgu Hafizi. Okey, pastikan masa bacaan itu direkod dalam pada tempat perpuluhan yang betul dan dicatatkan dalam jadual 2 nanti. Okey, kita dah selesai untuk set yang pertama tu. Ya. Kemudian, untuk set yang kedua, sebenarnya murid perlu mengulangi sahaja perkara yang sama tapi untuk set yang kedua. Okey. Jadi, murid akan mengulangi untuk melihat tindak balas antara magnesium dengan set yang kedua. Seperti langkah dalam set yang pertama tadi, murid memasukkan 3 cm pita magnesium ke dalam bikar yang berlabel set yang kedua. Dengan serta-merta, jam randik dimulakan. Dan sekali lagi, Mira pun boleh tengok tu pemerhatian apa yang berlaku. Wah, saya nampak asap sama juga cikgu seperti set satu tadi, asap dan juga ada gelembung-gelembung yang berlaku dalam larutan tu cikgu. Ya, sama. Dia tetap menghasilkan gelembung gas juga. Wah, okey. Baik. Dan untuk masa yang diambil pula, kita akan lihat nanti bagaimana kan cikgu? Ya. Kenapa masa dia makin panjang ya Mira? Masa makin panjang, mungkin kerana larutannya semakin banyak cikgu? Semakin cair. Semakin Betul. cair. Ya, Ya. larutan semakin cair, maka kepekatannya berkurang. Maka masa yang diambil lebih Panjang. Ya, betul Mira. Baik cikgu. Wah, betul lah mengambil masa sedikit kerana larutannya cair. Okey. Masih berasap lagi kat situ cikgu? Ya. Berapa agak-agak masa yang diambil ni? Kalau tadi 40 saat, kalau ni saya kira mungkin lebih ni cikgu. Okey, murid terus mematikan jam randik apabila semua gelembung gas yang terhasil telah terbebas. Berapa masa dia Mira?
Okey. Masanya saya ambil cikgu, saya akan tunjukkan. Masanya di sini ialah 1 minit 30 saat. Ya, betul. 1 minit 30 saat ditukarkan kepada saat, jadi Dia akan menjadi 90 saat, cikgu. ya, bagus Mira. Okey. Terima kasih Mira. Sama-sama, Okey, cikgu. seterusnya untuk set yang ketiga, set yang terakhir ya. Langkah yang sama, cuma kepekatan asid saja yang berbeza. Seperti tadi, okey, murid perlu memasukkan 3 cm padu pita magnesium ke dalam bikar yang berlabel set 3. Dengan serta-merta jam randik terus dimulakan. Ingat ya murid, dengan serta-merta jam randik mesti dimulakan. Betul. Jangan bila dah masuk baru nak tekan jam randik. Ya. Kita kena sama-samalah masuk dan terus tekan dengan serta-merta. Bagaimana Cikgu Hafizi terangkan tadi. Dan jangan lupa pemerhatian juga mesti dilakukanlah. Ya, betul tu Cikgu. Okey, jangan lupa apabila jam randik dimatikan, terus direkodkan dalam jadual 2. Okey, jadi inilah ketiga-tiga keputusan bagi ketiga-tiga set yang kita jalankan tadi, iaitu set yang pertama, set yang kedua dan set yang ketiga. Dan jangan lupa, lagi sekali saya nyatakan kat sini, mesti terus direkodkan dalam jadual kedua. Ya, betul tu Cikgu. Berapa masa yang diambil untuk set 3, Cikgu Hafizi? Sekali lagi kita tanya Mira. Boleh Cikgu? Yang tadi. Set yang diambil ataupun masa yang diambil untuk set 3 ialah 2 minit. 2 minit. Saya tengok dekat sini. Sekejap ya kawan-kawan, saya nak baca dulu. Oh, okey. Okey, kawan-kawan mungkin boleh lihat juga di rumah masa yang diambil ialah 2 minit Cikgu. Ya, Betul Cikgu? betul. Betul. Wah, 2 minit ataupun bersamaan dengan 120 saat. Ya, betul. Okey. Macam mana ini nak rekod? Kalau direkod dalam jadual, dia akan rekod sebagai sebagai 120.0 satu tempat perpuluhan. perpuluhan. Okey, silakan Cikgu Hafizi. Okey, Mira, nak tanya Mira lah, Ya, apa cikgu. pendapat Mira tentang semua aktiviti amali ini, Mira? Wah cikgu, bila kita dah jalankan aktiviti ni kan cikgu, saya tengok rupanya cikgu taklah begitu sukar. Senang je cikgu kalau macam ni. Confirm saya punya SPM bagi mata pelajaran kimia ni saya boleh dapat A+ lah cikgu. A+, okey. Ya. Okey, tahniah. Okey cikgu. Okey. Baik cikgu, selesai untuk kita punya set dan juga amali kita. Okey. So jadi sekarang kita akan terus kepada sesi menjawab soalan. Saya rasa Cikgu Zainal boleh teruskan. Dia dekat dah. Okey. Okey, baik, setelah selesai menjalankan eksperimen, murid dikenaki menjawab soalan dengan menggunakan data yang diperolehi daripada eksperimen tadi. Okey. Jadi untuk itu, mari kita lihat beberapa contoh soalan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, untuk soalan yang pertama, Baik cikgu. okey, berdasarkan eksperimen set 1, nyatakan satu pemerhatian. Okey, pemerhatian Mira. Macam mana nak buat pemerhatian? Apa yang Mira ingat tadi semasa menjalankan eksperimen? Oh, apa yang saya ingat tadi masa saya jalankan eksperimen ialah saya perhati ketiga-tiga set ini kita letak asid hidroklorik dengan kepekatan yang berbeza cikgu. Ya. Apa yang Mira perhatikan tadi? Yang Mira nampak apabila pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik tadi? Saya nampak ada asap dan juga gelembung gas terbebas cikgu. Ya, betul. Tepat sekali. Itulah jawapan dia. Itu gelembung gas terbebas. Sebenarnya untuk menjawab soalan pemerhatian, pelajar perlu mengingat semua pemerhatian yang dilakukan semasa membuat eksperimen. Jadi pemerhatian ini boleh dilakukan dengan menggunakan 5 panca indera. Sama ada penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan juga sentuhan. Baik. Ingat tu kawan-kawan ya. Kena ingat tu murid-murid di rumah. Baik cikgu. Okey, dan seterusnya untuk soalan yang kedua, nyatakan inference berdasarkan pemerhatian. Okey, sedikit tip untuk murid di rumah. Baik cikgu. Okey, bila membuat inference sebenarnya murid perlu membuat kesimpulan awal yang munasabah. Okey, dari peristiwa yang berlaku ataupun pemerhatian yang berlaku. Okey. Jadi di sini seperti yang murid belajar di topik asid
dan base, di mana apabila logam reaktif bertindak balas dengan asid, okey, dia akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Maka gelembung gas yang terhasil kat sini adalah merupakan gas hidrogen. Hidrogen. Ya, tepat. Itulah jawapan yang sepatutnya. Okey, untuk soalan yang seterusnya, saya mempersilakan Cikgu Hafizi. Ya, terima kasih Cikgu Zainuddin. Untuk soalan yang ketiga yang kita nak bincang pada hari ini ialah soalan berkenaan dengan pemboleh ubah. Okey, terdapat 3 pemboleh ubah yang perlu pada jawab. Pertama sekali, pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Yang kedua, pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan yang ketiga, pemboleh ubah yang dimalarkan. Baik. Boleh Cikgu Hafizi terangkan dekat saya apa yang dia masukkan dengan ketiga-tiga pemboleh ubah ni Cikgu? Pastinya kawan-kawan di rumah yang menonton sekarang ni pun nak tahu juga Cikgu. Okey, baik. Seperti yang murid dah tahu sebenarnya, dah belajar pun kat sekolah dengan guru masing-masing, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah perkara yang diubah-ubah ataupun perkara yang berbeza digunakan dalam eksperimen ini. Bagi soalan ini, apakah perkara yang kita ubah-ubah, Mira? Kalau yang berubah-berubah Cikgu berdasarkan daripada ketiga-tiga set yang kita telah lakukan tadi Cikgu, set 1, set 2 dan juga set 3, saya perasan kepekatan asid hidrokloriknya berbeza Cikgu. Jadi kalau pemboleh ubah dimanipulasi ataupun yang berubah, pastinya kepekatan asid hidroklorik. Betul tak Cikgu? Ya, betul. Kepekatan asid hidroklorik. Okey, seterusnya pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa dia yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas? Pemboleh ubah yang bergerak balas ialah perkara yang diukur atau hasil ataupun keputusan yang diperolehi selepas perkara yang diubah tadi kita lakukan. Jadi, pemboleh ubah yang bergerak balas untuk eksperimen ini ialah kadar tindak balas. Dan akhir sekali, pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu yang sentiasa sama, yang sentiasa tetap dalam eksperimen ini. Cuba Mira bagi cara jawapan. Okey, kalau yang dimalarkan ataupun yang sama sepanjang eksperimen ini, Mira perasan tadi Cikgu Zainuddin masukkan ketiga-tiga set kita ada pita magnesium Cikgu. Ya, jadi betul. pastinya pemboleh ubah yang dimalarkan ialah pita magnesium. Ya, betul. Saya memang kagum dengan Mira. Dia seorang murid yang fokus dan memang cepat Terima kasih belajar. Cikgu. Okey, yang terakhir untuk kita bincang pada hari ini ialah soalan berkenaan dengan menyatakan hipotesis. Kalau saya bacakan soalannya ialah nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. Okey, untuk menyatakan, ini tips daripada saya ya. Untuk menyatakan hipotesis yang tepat, murid mesti boleh mengenal pasti pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas dan seterusnya dapat menyatakan hubungan kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Jadi, untuk soalan ini, saya cadangkan jawapannya ialah semakin tinggi kepekatan asid hidroklorik, semakin tinggi kadar tindak balas. Wah, itulah itu dia Mira. hipotesis kita untuk eksperimen pada kali ini. Baik Cikgu, alhamdulillah selesai kita punya eksperimen Cikgu. Ya, Jadi dah tadi Cikgu selesai. Hafizi dan juga Cikgu Zainuddin dah kata saya murid yang cemerlang. Jadi saya minta izin untuk berhenti berehat dulu, boleh Cikgu? Boleh. Pasti kawan-kawan di rumah pun begitu fokus dalam kelas kita hari ini. Mereka pun mungkin penat nak berehat seketika. Tapi jangan ke mana-mana, kita kembali semula di Sukses SPM 2021 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Selesai kita menjalankan eksperimen ataupun simulasi ujian amali kimia. Cikgu, saya ingin bertanya kepada Cikgu lah nasihat ataupun tip daripada kedua-dua orang Cikgu kita kerana Cikgu mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam mata pelajaran ini dan juga bagi ujian amali kimia ini. Bagaimana tip yang Cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid yang sedang menonton sekarang Cikgu? Okey, di sini saya akan kongsikan beberapa tip untuk murid-murid gunakan dalam menjalankan amali kimia. Okey, tip kat sini ialah persediaan umum dan juga persediaan emosi. Okey, kita pergi kepada tip persediaan umum di mana murid perlu menguasai kemahiran proses sains. Seperti mana yang murid tahu belajar bahawa kemahiran proses sains terdiri daripada 12 kemahiran proses sains dan semua ini telah belajar di sekolah rendah lagi dan diteruskan di tingkatan 1 sehinggalah di tingkatan 5. Okey. Dan seterusnya, murid seharusnya menguasai kesemua amali wajib dalam mata pelajaran kimia. Okey. Di sini
Okey, dalam DSKP, amali wajib bagi tingkatan 4 ialah sebanyak 22. Manakala amali wajib bagi tingkatan 5 ialah 21. Jumlahnya berapa, Mira? 25 dan 21, cikgu. 22 dengan 21. 22 dan 21 ialah 43, cikgu. Ya, maka 43 amali wajib harus pelajar menguasainya. Okey? Okey, seterusnya murid mesti tahu cara mengendalikan radas di makmal. Sebenarnya ini ialah kemahiran manipulatif yang murid perlu kuasai. Okay? Dan seterusnya, murid juga perlu tahu langkah-langkah. Seterusnya, murid juga perlu dapat mengenal pasti dan mengawal pembalik ubah. Tadi kita belajar ada berapa pembalik ubah? Ada 3, cikgu. 3. Apa dia? Cuba Mira sebutkan 3. Pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalarkan. Ya, bagus Mira. Okey, dan seterusnya ialah murid perlu mengetahui langkah-langkah berjaga-jaga. Kenapa kita perlu mengetahui langkah berjaga-jaga? Supaya semua keputusan eksperimen adalah tepat. Ya, Jadi betul. untuk tip persediaan emosi, kita minta Cikgu Hafizi tolong kongsikan. Silakan, Cikgu Hafizi. Okey, baik. Sekarang ini saya ada beberapa tip untuk persediaan emosi. Penting tau, supaya pelajar tidak gugup, okey, bersedia dan tenang. Pertama sekali, mesti yakin dengan diri sendiri dalam menjalankan amali. Yang kedua, mesti pandai, ini paling penting tau, membahagikan masa dan membuat perancangan secara sistematik dan teratur. Dan yang ketiga, mestilah buat eksperimen dengan cermat dan berhati-hati. Ya, Okey, baik. Itu dia cukup jelas penjelasan kedua-dua orang guru kita daripada segi tip dan juga nasihatnya bagaimana yang boleh diguna pakai terutama sekali kepada murid-murid yang bakal menduduki kertas peperiksaan SPM bagi mata pelajaran kimia ini. Terima kasih cikgu atas perkongsian pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, ada sedikit perkongsian yang Cikgu Hafizi ingin sampaikan. Okey. Betul? Kepada terutama sekali para pendidik juga, warga pendidik. Silakan cikgu. Ya, kepada semua yang menonton rancangan ini, bolehlah mendapatkan ataupun melihat ataupun memuat turun kan buku format pentadsiran yang telah dikongsikan dalam laman sesawang yang disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ya, baik. Terima kasih cikgu atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di episod akan datang pula di dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM